Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini, pada saat yang baik ini, kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang tajuk yang ke-94, di mana tajuk pada pagi ini kita akan sebut tentang kadang-kadang manusia tidak memahami apa yang Allah kurniakan pada kita yang menyebabkan berlakunya kekurangan iman dalam hidup kitanya. Yang ni yang kadang-kadang kefahaman yang tidak jelas yang menyebabkan tenggelamnya yang dinamakan dengan amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Para hadirin sekalian, tajuk yang disebut ini ialah tajuk mengenai tidak ada pengertian manusia pada Allah menimbulkan pada dirinya kekurangan keimanan. Itu tajuk yang kita nak sebutlah, mengenai bagaimana kadang-kadang kita ini tidak faham terhadap apa yang Allah kurniakan pada kita. Yang Allah bagi itu kita tak faham, yang menunjukkan bagaimana kurangnya iman, kepahaman seseorang ini sendiri. Hari ini kita sambung. Kita mengetahui bahawa saksi atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala atas manusia pada khususnya ialah pemberian kurniaannya yang merupakan nikmat-nikmatnya. Kadang-kadang kita boleh tengok dalam hidup kita ni, Allah bagi pada kita ni nikmat-nikmat yang banyak. Itu tanda adanya Allah, adanya pemberian daripada Allah. Nikmat yang ada pada kita ni tak ada orang lain yang boleh bagi kecuali Allah. Dan nikmat yang dapat pada kita ni banyak ni, kita tak terbilang banyaknya. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran Karim pun Allah sebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah ini tak terbilang banyaknya nikmat yang Allah kurniakan pada kamu. Artinya kenapa yang Allah bagi pada kita? Tanda pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita, maka kita dapat nikmat-nikmat. Ataupun tanda merupakan satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk sifat dia, Rahmanur Rahim dia. Lalu Allah kurniakan nikmat-nikmat pada diri kita. Sedangkan saksi bagi kita atas keagungannya, manakala kita boleh melihat keagungan Allah dan kemahakuasaan Allah dan maha menentukan atas segala-galanya, ialah dapat kita fahami bahawa kadang-kadang tidak memberikan pada kita dan tidak mengurniakan pada kita hal-hal yang kita inginkan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi apa yang kita nak pun. Kadang-kadang demikian yang kita belajar pada sebelum daripada ni, yang kita harap nak begini, tiba-tiba tak dapat. Kadang-kadang ada yang Allah bagi juga, Allah bagi tanda kuasa Allah. Dua-dua ni tanda kuasa Allah. Yang bagi pun tanda kuasa Allah, kemudian yang tak bagi ni pun tanda kuasa Allah dalam hidup kita. Apabila Allah bagi, itu tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita. Kalau Allah tak bagi pun tanda keagungan Allah dalam hidup kita. Semuanya ada hikmah. Allah bagi pun ada hikmah, tak bagi pun tanda ada hikmah yang tersendiri pada kita. Dan tidak mengurniakan pada kita hal-hal yang kita inginkan, yang kita maksudkan, yang kita kehendaki dan yang kita cita-citakan. Terkadang Allah tak bagi apa yang kita nak pada satu benda, tak dapat. Para hadirin sekalian tahu, kadang-kadang manusia ni kalau sebut bab duit, semua orang nak, tapi tak semua orang dapat duit. Jawatan, boleh kata semua orang nak jawatan, tapi tak semua orang dapat jawatan. Harta benda, nak semua orang terhadap harta benda, tapi tak semua dapat dengan harta benda yang patutnya dimiliki. Tapi kenapa dia tak dapat ni? Jawapan dia, tanda kekuasaan Allah. Tanda ni tanda kuasa Allah yang besar dalam hidup seseorang. Nak suruh rasa adanya kuasa Allah dan adanya kehebatan Allah. Bagi manusia yang menyedari bahawa itu semua adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita tidak lebih selain hanya menerima segala ketentuan-ketentuannya. Kita ni, kita sedar bahawa semua benda milik Allah. Allah nak bagi pun Allah bagi, tak nak bagi pun tertentu pada Allah. Kitanya mengharap dia, harap kalau dapat.
Kalau tak dapat, kita tak boleh nak kecam, tak boleh nak cela, tak boleh nak marah dengan setiap pemberian yang Allah bagi pada kita. Kita tak sakit, kita tak nak, tapi yang tak nak itulah yang Allah bagi pada kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Subhanahu wa taala sebut, boleh jadi benda yang kamu tak nak, yang kamu tak nak itu baik pada diri kamu. Ada pun benda yang kamu nak, tiba-tiba kamu tak dapat benda yang kamu nak. Itu yang kira-kiranya yang kamu nak tiba-tiba tak dapat yang kamu nak tersebut. Allah kata ada hikmah di sebalik setiap benda yang aku kurniakan pada kamu ni sendiri. Jika manusia menanggapi yang demikian itu dengan tanggapan ini, bererti barulah manusia itu termasuk hamba-hamba Allah yang mengerti dan sedar kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Kalau kita boleh sedar keadaan ini, barulah kita ni benar-benar bertuhan dalam hidup kita. Kalau kita tak sedar yang ni, maknanya kita rasa ada lagi kuasa yang lain. Kuasa yang lain inilah yang kita cuba lawan, qada dan qadar Allah. Yang lawan qada qadar Allah inilah yang menyebabkan rosaknya iman seseorang. Kerana di antara tanda orang yang beriman pada Allah ni, dia kena terima setiap pemberian yang Allah bagi dalam hidup. Semua yang Allah kurnia pada kita, kita terima. Yang baik pun kita terima, yang buruk pun kita terima. Tanda kita beriman pada Allah. Satu anak biasa sebut pada perhalian sekian, kenapa Allah larang daripada kita dengki? Jawab, kerana kita tak terima qada dan qadar Allah. Kenapa Allah larang daripada kita makan rasuah? Kerana kita tak terima qada dan qadar Allah. Kalau orang yang makan rasuah, artinya dia tak terima qada dan qadar Allah. Dia bagi rasuah. Dua-dua ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang bagi rasuah, yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak padan, kadang-kadang bagi RM50 masuk neraka Allah. Tak padan. Kadang-kadang bagi RM5,000 masuk neraka Allah. Tak padan langsung. Dia panggil tak berbaloi langsung. Bagi 5 juta pun tak berbaloi lagi. Kenapa? Kerana kadang-kadang benda-benda demikian ni, kerana kamu lawan qada dan qadar Allah. Allah dah tulis dah, rezeki kamu banyak ni, rezeki kamu begini. Cukup dah. Tiba-tiba kamu tak percaya dengan ketentuan Allah, kamu lawan. Kamu pun buat usaha kamu sendiri. Kamu tak percaya dengan pemberian Allah. Orang yang tak percaya dengan pemberian Allah ni, orang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan dengki. Orang yang dengki dengan orang ni, orang tak percaya qada dan qadar Allah. Cemburu. Apabila seorang yang cemburu ni, orang yang tak percaya qada dan qadar Allah. Sebab itu Islam larang, jangan kamu jadi seorang yang pendengki dalam hidup kamu. Jangan kamu jadi seorang pencemburu dalam hidup kamu. Kamu jangan jadi seorang yang makan rasuah dalam hidup kamu. Kenapa? Apabila kamu buat benda-benda demikian, artinya kamu tak meyakini ada kuasa lagi dalam hidup kamu, yakni Allah yang menentukan segala-gala dalam hidup kamu. Ini kalau kita boleh terima, yang baik pun datang daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah. Yang tak baik itu, maksudnya yang tak baik yang datang ni, ada hikmah yang Allah nak bagi. Semuanya datang daripada Allah. Kita terima dengan hati yang lapang. Tanda kita sudah menjadi hamba kepada Allah, hamba-hamba Allah. Ini dalam hidup kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tajuk yang kita nak bincang pada pagi ni, tetapi kadang-kadang dorongan hawa nafsu yang demikian kuat dalam diri manusia, yang dorongan hawa nafsu yang kuat yang berlaku pada diri manusia, dapat menimbulkan manusia itu tidak mengerti atas kehambaannya. Cuma hawa nafsu ni lah yang menyebabkan lawan. Hawa nafsu kita ni, kita terlampau nak cepat sangat. Kadang-kadang kita ni, Allah dah tulis dah, ada dah rezeki ni, projek ni memang untuk diri kamu pun, misal contohnya, bahagian ni untuk diri kamu pun, tapi dah nafsu kita ni kuat sangat, tak sabar nak suruh dapat yang ni, kita pun cari orang untuk apa dia, untuk nak hentamkan orang ni, nak jatuhkan orang ni. Kita buat, mula kita dengki dengan orang ni. Ini nafsu terlampau kuat sangat. Nafsu kita ni melampaui daripada kita nak lawan kuasa Allah SWT. Allah dah tulis dah, jodoh kamu dengan orang ni, rezeki kamu banyak ni. Tiba-tiba kita ni, oleh kerana kita nafsu kuat sangat, kita jadi cemburu, jadi dengki, jadi tak suka, yang menyebabkan kita cuba melawan kuasa Allah SWT. Yang ni jadi rosak pada seorang tersebut. Yang ni yang terjadi. Kadang-kadang Allah dah tulis dah, jodoh dia dengan orang ni. Orang yang tak suka jodoh dengan orang ni, dia pun cuba sihir orang ni. Dia buat macam-macam cara. Nak suruh apa dia? Nak suruh jangan berlakunya perkahwinan. Jangan berlaku. Kalau berkahwin juga, lepas pada ni, seksa dah dia. Kalau kahwin juga, susah dah dalam hidup dia. Ni nak sebutnya bagaimana manusia yang dengki dalam hidup. Manusia yang dengki, dia akan buat sampai peringkat demikian. Demikian juga dengan rasuah. Allah dah tulis dah, rezeki kamu kat ni,
bahagian kamu bahagian ni. Tiba-tiba kita tak yakin dengan pemberian Allah, kita pun pergi jumpa dengan orang-orang tertentu, bagi duit. Kita letak sumbangan kita, konon-kononnya kita nak suruh senang dapat ni. Kemudian lepas tersebut, memang dah ada dah rezeki kamu, Allah dah tulis nak, memang untuk bahagian kamu pun. Tapi di waktu ini kita tak percaya dengan kuasa Allah, kita bagi sogok orang tu, sogok orang ni, akhirnya barulah kita dapat. Padahal Allah dah tulis dah, memang rezeki kamu. Rezeki kamu dalam hidup kamu. Kenapa kamu nak cuba lagi? Kenapa kamu nak tekan lagi? Kenapa? Kalau Allah kata tak boleh, kamu bagilah macam mana sekalipun. Kamu buatlah bagaimana sekalipun. Kalau Allah kata bukan rezeki kamu. Tapi manusia tak percaya qada qadar Allah, dia cuba lawan kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita. Dipanggil demikian. Macam orang yang apa dia? Kalau Allah kata dia kena mati dalam air, dia usaha macam mana sekalipun, dia kena mati dalam air. Dia mati di atas udara, misalnya contohnya. Usaha macam mana pun dia nak buat macam mana, nak lawan kuasa Allah, tak mampu dah pada diri dia, dah sampai ajal dia. Kita boleh lihat berapa ramai orang yang Allah tulis rezeki dia banyak mana, dia buat macam mana sekalipun tak dapat. Kita berjumpa dengan apa dia, dengan doktor apa dia, pakar sakit puan. Dia ni bukan main lagi, boleh nasihat orang macam mana nak dapat anak, macam mana, dia sendiri tak dapat anak. Kita boleh tengok bagaimana kuasa Allah. Allah buat, Allah jadikan kuasa dia boleh nasihat orang, buat macam ni, buat macam ni, ni tempoh subuh, ni tempoh itu, ni tempoh ini. Cuba tanya doktor berapa orang anak doktor tanya. Kadang-kadang Allah buat, maknanya kuasa Allah dalam hidup. Demikian doa kita. Kadang-kadang orang yang motivasi orang, dia motivasi orang, tiba-tiba dia sendiri tak termotivasi dalam hidup. Kadang-kadang dia terjadi demikian. Kenapa? Semuanya telah Allah susun untuk begini, untuk bahagian dalam hidup kamu. Kan cuba perhatikan sekarang, tengok orang yang tok bomoh apa dia? Tok bomoh duit ni, misal contohnya. Dianya nasihat orang buat macam ni, dia pun bomoh begini, buat begini. Dia sendiri tak pernah kaya pun. Nak suruh jadi kaya tu, dia bomoh orang suruh jadi kaya. Dia sendiri tak kaya. Nak sebut gambaran apa dia? Gambaran semua ni Allah dah susun, banyak ni dalam hidup kamu. Tapi oleh kerana nafsu kita ni kuat, yang menyebabkan kita menentang yang disebut dengan kuasa Allah. Nafsu kita ni, kita dah tahu dah, dalam diri kita ni ada 4 perkara yang Allah tulis, yang sengaja Allah sembunyikan semenjak daripada dahulu lagi. Allah dah tulis dah. Apa dia? Allah tulis rezeki, Allah dah tulis. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki dan pada mereka semua. Maknanya kami yang bagi rezeki. Rezeki ni Allah tulis. Kamu tak payah susah lah manusia, kamu kerja je, kamu buat kerja. Adalah tu rezeki untuk diri kamu. Satu, kadang-kadang kita tengok orang yang beria buat kerja, Allah tak tulis rezeki untuk dia, tak dapat dia. Ada orang yang ala kadar je buat kerja, buat sambil-sambil je, tapi menjadi untuk diri dia rezeki. Kita kata kenapalah dia, kita ni buah beria dah tak dapat, tiba-tiba dia ni buat ala kadar dapat, kerana Allah dah tulis dah rezeki banyak ni untuk seseorang. Tapi nafsu kita tamak yang menyebabkan kita ni sibuk mengumpul, membanyak, tahu-tahu bukan milik kita pun dalam hidup kita. Berapa ramai kan orang yang kumpul, dia yang akan rezeki dia dah, tiap-tiap hari dia kumpul, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu banyak harta dia, kumpul mati dia, sampai dia dah banyak dah kemuncak dalam hidup dia, tahu-tahu mati dia. Mati menjadi bukan rezeki dia, menjadi milik orang lain. Yang dia kena jawab tentang rezeki yang dapat. Ni Allah sembunyikan rezeki, Allah sembunyikan. Yang kedua, Allah sembunyikan yang disebut soal hidup dan mati. Hidup dan mati. Kalau Allah kata kena mati, usahalah macam mana pun jangan bagi mati. Tak, dia tetap kena mati. Kalau Allah kata dia ni hidup, usahalah untuk mematikan dia bagaimana sekalipun, tak akan mati. Kerana apa dia? Kerana kita, Allah dah tulis dia mesti hidup. Dia mesti hidup tu. Kadang-kadang kita tengok kereta tu hancur lebur kereta, orang bangun berjalan relax dia. Nak sebutnya kuasa Allah, bukan kuasa kita dipanggil. Ni gambaran dua. Yang tiga, Allah tu sembunyikan tentang amal dalam kehidupan seorang, jodoh pertemuan dia yang disebut dengan anak dia, kemudian ditulis tentang kehidupan dia. Yang ni Allah sembunyikan. Kamu jangan cuba nak buatkan anak ke, kamu nak buat apa, tak boleh. Kerana apa dia? Allah dah tulis dah. Kuasa Allah dalam menentukan suatu perkara ni. Tiga. Yang keempat, Allah tulis dan Allah sembunyikan pada kita ni tentang soal syurga dan neraka pada seseorang. Syurga neraka ni pun Allah dah tulis dah.
banyak mana orang ni ahli syurga ke, orang ni ahli neraka ke. Semua ni Allah tulis. Oleh demikian, kamu jangan bernafsu besar, wahai manusia. Kalau kamu bernafsu besar, kamu akan jadi kurang iman kamu, jadi lemah iman kamu, kalau kamu tak puas hati dengan setiap pemberian yang Allah kurniakan pada seorang ini. Yang ni lah yang, tetapi kadang-kadang dorongan hawa nafsu yang demikian kuat dalam diri manusia dapat menimbulkan manusia tidak mengerti atas kehambaannya. Nafsu yang kuat inilah yang dia tak faham tentang diri dia ni hamba ke tak jadi hamba ni. Sebagai hamba-hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dapat menimbulkan manusia tidak mengerti atas hambanya sebagai hamba-hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk kejelasan ini, maka Al-Imam Ibn Atta'illah Iskandari telah merumuskan dalam kalam hikmah beliau yang ke-94 ini. Dia sebut begini: innama yu'lumakal man'u li'adami fahmika anillahi fih. Dia sebut yang menyebabkan kamu rasa sakit hati sangat dalam hidup kamu, yang menyebabkan kamu rasa innama yu'limukal man'u, kamu rasa pedih jiwa kamu kerana tak dapat satu benda, al-mana', yang kita sebut dahulu, yang kita belajar pada minggu yang sebelum daripada ni. Kalau Allah tahan, dipanggil al-man'u, mana Allah tahan, tak bagi. Kamunya sakit hati Allah, kamu usaha tak dapat, kamu pun jadi sakit hati. Punca apa dia? Li'adami fahmika anillahi fih, kerana kamu tak faham kenapa Allah, kamu tidak mengerti kenapa Allah menahan dalam urusan ini. Yang tu yang jadi demikian. Yang kamu jadi sakit hati ni, innama yu'limuka, kenapa kamu jadi pedih jiwa kamu? Kerana kamu kurang iman ya. Kalau kamu kuat iman kamu ni kuat, kamu akan faham kenapa Allah tahan, kenapa Allah tak bagi, kenapa ni kita boleh faham terus dalam hidup kita. Ada seorang hamba Allah, dia datang, dia sebut pada anak ustaz, dia kata, dia menangis lah, macam mana nak buat ustaz. Dia kata, suami saya seorang perempuan, dia kata suami saya nya tak suka mak ayah saya tinggal dengan saya. Dia sebut mak ayah ni tinggal dengan saya. Dia kata kadang-kadang dia kata suami saya ni dia kata, alah bagilah adik-beradik lain sama, kenapa adik-beradik lain tak nak ambil ni mak ni, tak boleh ke kita ni kan tak ada macam tak ada kehidupan rumah tangga kerana ada orang tua dalam rumah. Ada orang tua dalam rumah ni macam tak ada life kekeluargaan konon. Anak pun jawab, anak kata bagi tahu pada suami puan sebut pada dia, kalaulah yang pertamanya kita cuba menung seorang-seorang, kita ni tak tua ke? Sikit lagi kita jadi tua juga. Sikit lagi, hari ni memanglah kita jaga orang tua. Anak-anak kita ni dia memandang je mak ayah ni, dia memandang mak ayah buat macam mana pada datuk dia dan nenek dia, datuk dan nenek. Dia kata lama-lama kita buat yang sebagaimana kita buat ni, anak-anak kita akan berhati benda ni. Dan satu yang kedua, kita kena ingat mak mertua dan ayah mertua ni, anak sebut mak mertua dan ayah mertua ni, dia tetap ayah kita dan dia tetap mak kita. Jangan ajar dalam jiwa kita ni mak mertua, mak kamu lah, ni ayah mertua, ni ayah kamu lah, kita sebut demikian. Jangan. Mak kita, ayah kita, dia tetap mak kita dan ayah kita sama. Dua. Yang ketiganya, kita tahu ke apa hikmah yang Allah bagi mak ayah kita ni masuk dalam rumah tangga kita? Hikmah di sebalik yang Allah kurniakan ini. Kadang-kadang mak ayah datang, ada benda yang Allah nak tahan, tak kena pada diri kita. Benda apa dia? Benda boleh jadi kita tak sakit, suami kita tak kena jantung, adik-beradik, boleh jadi anak-anak kita tak sakit itu, tak sakit ini. Dalam hidup kita ni, Allah hantar orang tua masuk dalam rumah tangga kita, ni rahmat Allah. Ada benda yang Allah tahan, tak kena. Boleh jadi dengan ada mak ayah kita ni, yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan pada diri kita nya pencuri tak masuk rumah. Yang menyebabkan rumah tangga kita ni ada orang baca Quran. Nak harap pada kita baca Quran, tak baca. Kita nak baca Quran, payah. Tapi mak ayah kita datang, dia bangun tahajud malam, dia baca Quran. Yang menyebabkan ni rahmat Allah datang dalam rumah tangga kita. Kita tak nampak apa dia hikmah di sebaliknya. Dia kata baru saya rasa lega sikit. Anda sebut 2-3 benda lah, anda sebut. Kerana kita tak faham. Kalau kita nampak, kalau ada orang tua, kita nak bercuti tak boleh, nak pergi shopping tak boleh, katanya orang ni. Dia sebut demikian. Nak pergi apa dia? Duduk dalam hidup dia kena jaga mak ayah je. Jadi susah bagi diri dia, tak ada life konon-kononnya, tak ada kehidupan konon-konon.
Seolah-olah kita ni tak tahu apa benda yang hikmah di sebalik Allah hantar orang ni. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, apabila ada mak ayah dalam hidup kita ni, beruntung kita. Rasulullah ajar demikian. Bahkan mulut kita kena sebut Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan kami, tolonglah belah kasihan pada mereka berdua sebagaimana mereka belah kasihan pada kami sewaktu mana kami kecil dahulu. Kadang-kadang kita ni masing-masing tak nak jaga ni. Kenapa susah? Nak buat yang tu tak boleh, nak buat yang ni tak boleh, kerana ada mak ayah konon-kononnya. Dalam Islam bukan demikian. Dalam Islam diajar dengan adanya mak ayah ni yang menyebabkan pada diri kita apa dia? Rahmat Allah mencurah-curah. Satu doa kita tu jangan terhenti. Mulut kita sebut Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tolong belah kasihanlah pada mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka boleh jaga kami, membesar kami ni ramai, lebih kurang 7 orang boleh besar, kami 2 orang nak jaga mak ayah ni tak boleh pada diri kami. Patutnya kita berebut nak jaga mak ayah pula. Tapi oleh kerana kita ni jadi pedih hati, kerana apa dia? Kerana kita tak faham apa yang Allah nak bagi pada diri kita. Oleh kerana tak faham, kerana apa tak faham? Kerana nafsu kuat, nafsu terbesar. Oleh kerana nafsu ni besar, yang menyebabkan menenggelamkan keimanan yang ada pada diri kita. Orang yang nafsu besar kan, dia tenggelam habis iman dia. Para hadirin sekalian, cuba para hadirin sekalian perhati orang yang dia bernafsu besar. Bila nafsu besar, dia tolak segala agama. Segala yang disuruh oleh agama tu tenggelam terus. Patutnya agama memandu nafsu, tapi oleh kerana nafsu besar, dia sanggup untuk menepikan yang disuruh dalam agama ini sendiri. Orang nafsu besar kan, biar apa-apa asal bergaya disebut. Ni nafsu besar dia panggil. Tak apa pun asal bergaya. Biar berhutang keliling pinggang tak apa, gaya tu penting disebut. Gaya tu penting. Kenapa? Nafsu besar dalam hidup kita. Yang penting tak apa kita berhutang, pinjam dengan orang tu, pinjam dengan orang ni, tak apa. Kenapa dia? Yang pentingnya kita mengekalkan yang disebut dengan style dalam hidup kita, mengekalkan yang namakan dengan kehebatan, jenama dan sebagainya, yang menyebabkan kerosakan dalam hidup kita. Ni punca apa dia? Dia jadi pedih jiwa kita. Pedih jiwa kerana iman tu tak ada. Kalau iman ada, tak ada apalah. Orang yang jiwa dia lapang, dada dia penuh dengan redha, yang kita belajar pada pengajian yang sudah ni, dia akan jadi lapang dalam hidup dia. Inilah pemberian Allah, inilah anugerah Allah, aku kena terima dalam keadaan apa saja pada diri aku. Orang yang lapang dalam dada dia. Kalam hikmah ini kalau kita boleh jelaskan sebegini, sebut dalam kalam hikmah ini, innama yu'lamakal man'u li adami fahmika anillahi fi. Yang ni kita boleh faham begini. Yang pertama, kurnia Allah dengan pemberiannya atau tidak memberikan sesuatu pada hakikatnya adalah 2 nikmat yang besar. Dalam hidup kita ni, Allah bagi ataupun Allah tak bagi, ada 2 hikmah yang besar, 2 nikmat yang terbesar, di mana pada hakikatnya hati kita harus tenang dan tenteram pada menerima apa saja daripada salah satu antara 2 nikmat itu. Hati kita kena lapang. Allah bagi yang baik, kena lapang. Allah yang bagi yang tak baik, kena lapang. Dua-duanya pemberian Allah. Dalam hidup kita ni semua Allah kurniakan. Yang baik pun Allah kurnia, yang tak baik itu pun kurniaan Allah. Allah dah susun dah benar pada diri kita. Kalau ikut kita nak yang baik je memanjang. Kalau ikut kita nak sihat memanjang. Kalau ikut kita nak senang memanjang. Tapi tak, Allah jadikan dalam hidup kita, ada ketikanya kamu diberi kesenangan, ada ketika kamu diberi kesusahan. Yang Allah bagi susah sikit je, yang Allah bagi baik, yang Allah bagi senang banyak dalam hidup. Cuba para hadirin sekalian perhati dalam hidup kita ni, perhati betul-betul pada kita. Masa kita sihat dengan masa kita sakit, mana banyak? Tentu banyak yang sihat berbanding dengan masa kita sakit. Sakit ni sekejap je, 5 hari sesama nak marah dah. Baru 5 hari baru sesama, tension dah, pening kepala baru 5 hari sesama. Yang tak pernah sesama dalam hidup, berapa lama dah? Bertahun-tahun dah tak pernah sesama. Tapi di waktu mana Allah uji sikit, kita pun dah mula kelam kabut. Kerana kita bagi kita nak yang baik je, yang buruk kita tak nak. Bukan sifat demikian. Allah jadikan patutnya orang mukmin ni kena terima dua-dua. Yang baik pun dia terima, yang tak baik pun dia terima, sebagai seorang hamba dalam hidup dia. Jika seorang tidak diperkenankan oleh Allah, maksudnya keinginannya ataupun cita-citanya, dia merasa tidak seronok, tidak enak, dan seperti
tidak serius menanggapinya dengan kesabaran, sedangkan apabila Allah mengurniakan padanya sesuatu nikmat, dia gembira dan senanglah dia. Bukan demikian. Orang yang seperti ini ilmunya pendek disebut. Kita ni kalaulah yang tak baik kita tak suka, yang baik kita nak yang baik dia, yang tak baik kita kena terima dua-dua lah. Seorang dalam hidup kita ni kena terima dua-dua. Para hadirin sekalian, anda buat contoh yang mudah lagi apa dia, dalam rumah tangga. Para hadirin sekalian, jangan aimkan dalam rumah tangga ni semuanya indah sepanjang masa. Jangan kita tak dalam pemikiran kita mesti indah, mesti suka je sepanjang masa. Tak. Ada saat yang naik dan turun dalam hidup kita. Masa dia tak, Allah jadikan pada kita ni dua-dua. Ada masa yang ceria, waktu bercuti ceria meria je nampak pada diri kita ni, senang kita. Waktu mana kita duduk terperap kat rumah, mencuka je kita ni. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita, adalah masa-masa tertentu dalam hidup kita ni, putaran-kitaran ni ada yang Allah jadikan. Kena terima dua-dua dalam hidup kita. Kita nak pada seorang suami, jangan diharapkan daripada isteri dia perfect, sempurna dalam hidup dia. Seorang isteri, jangan dia ingat bahawa dia dapat seorang suami yang sempurna dalam hidup dia. Nak suruh jadi sempurna sepanjang masa tak berjumpa. Kita nak pada anak dapat anak, jangan kita ingat anak kita ni boleh jadi terbaik sebagaimana kita yang terbaik juga. Ada masa ketika dalam, inilah nafsu manusia, inilah jiwa manusia, Allah atur. Dua-dua Allah susun. Kadang-kadang dia dengar nasihat kita, waktu mana dia dengar tu rasa sayang je pada dia, pada anak kita. Waktu mana dia tak dengar nasihat kita ni, menyampah tengok muka dia ni. Ini nak sebabnya gambaran bagaimana kita ni manusia kena terima dua-dua. Yang baik pun kena terima, yang buruk pun kena terima dalam hidup kita. Sukarlah kalau sekiranya kita nak yang terbaik je sepanjang. Ini sifat kita dengan Allah demikian. Kita dengan Allah ni, Allah bagi ada masa yang cerah, ada masa yang gelap. Takkan kita nak cerah sepanjang masa. Dalam hidup kita ni ada masa yang Allah bagi saat yang gelap, dan ada saat yang cerah yang Allah jadikan, dan Allah seimbangkan dalam kehidupan kita. Digembira, dan orang yang seperti inilah ilmunya pendek, pengertiannya dan fahamannya dangkal. Fahaman yang ada pada kita dangkal, bahkan hampir tidak ada sama sekali ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila ia berilmu dan faham dan mengerti bahawa semua itu adalah ketentuan Allah dan mengandungi hikmah yang apabila difikirkan pasti hikmahnya ditemukan dan mungkin dapat dirasakan hikmah tersebut. Yang Nabi biasa diulang, memahami hikmah tu yang hilang. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-hikmatu dallatu 'alal mu'min. Hikmah ni sudah menjadi hilang dalam hidup orang mukmin. Faman wajadaha faqad akhadha bihazzin wafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang berjumpa dengan hikmah ini yang hilang tadi, al-hikmah, hikmah yang hilang tadi, siapa yang berjumpa dengan hikmah ini, kamu ambil sebanyak mungkin dalam hidup kamu. Kerana nak memahami hikmah ni sudah terlalu sukar dalam hidup seorang. Dalam hidup kita, kita nampak satu lapis je. Nak nampak lapisan yang kedua tu, jarang kita nak nampak. Lapisan yang kedua tu yang besar. Nak memahami yang tersirat, bukan memahami yang tersurat saja, memahami yang tersirat di sebalik apa yang terjadi. Yang ni hilang dalam hidup kita. Rasulullah SAW sebut, kalau kamu berjumpa dengan yang ni, kamu dapat bertemu dengan yang ni, kamu ambil sebanyak mungkinlah dalam hidup kamu. Rasulullah SAW ajar demikian. Kemudian dapat dirasakan hikmah ini, pastilah dia akan senang dengan ketentuan-ketentuan Allah. Siapa yang dia dapat memahami hikmah, dia akan rasa senang dengan ketentuan Allah. Yang terlalu sukar kita nak dapat. Kadang-kadang Allah bagi ujian ni setahun, 2 tahun, 3 tahun, proses ujian Allah. Kalau sehari dua, bagi setengah orang dia kata, kalau sehari tak apa Ustaz, kalau sebulan boleh jadi boleh tahan. Tapi kalau dah bertahun diuji dan diuji oleh Allah, macam mana Ustaz? Dia sebut demikian. Nak memahami hikmah ni lah yang terlalu sukar bagi seseorang. Kalau kita dapat memahami yang ni, untung pada diri kita. Sebab tu Rasulullah ajar, siapa yang dapat berjumpa dengan hikmah, dia dapat tahu hikmah ni, faqad akhadha bihazzin wafir. Ambillah sebanyak mungkin dalam hidup kamu. Jangan kamu ambil sikit-sikit pada diri kamu. Kerana apa dia? Pastilah dia akan senang dengan ketentuan-ketentuan Allah yang gambarannya tidak mengizinkan di awal tadi, atau tidak memperkenankannya, ataupun tidak memberikan apa yang kita maksudkan di awal-awal tadi.
Yang kita nak Allah tak bagi. Tapi yang di sebalik itulah yang Allah bagi pada diri kita ni. Yang nilai yang besar, nilai yang Allah kurniakan pada kita. Kemudian yang keduanya, akhlak yang lebih sempurna. Akhlak yang lebih sempurna dan lebih afdal terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah kita senang apabila Allah tidak memberi. Itu yang lebih baik. Yang lebih baik dalam hidup kita ni, lebih baik Allah tak bagi daripada Allah bagi. Kadang-kadang kalau Allah bagi, kita lupa daratan. Kalau Allah tak bagi, Allah tahan. Yang ni kadang-kadang kita lebih dekat dengan Allah. Macam kita doa kan, kalau doa angkat tangan mustajab terus. Besok tak berdoa dah. Besok tak berdoa terus. Hari ni kadang-kadang kita berdoa ni 2-3 kali berdoa. Wah, sembahyang ajak doa, sembahyang ajak doa, minta. Lama dah barulah Allah bagi. Tapi kalaulah Allah bagi terus, benda yang kita minta menjadi kita tawar dalam hidup kita. Ini yang menyebabkan kita diajar supaya apa dia? Biar kadang-kadang lebih sempurna, lebih afdal dalam hidup kita. Kita senang apabila Allah tidak memberi, tetapi kita merasa takut dengan hati yang tidak tenteram jika Tuhan memberikan apa yang kita maksudkan. Kena tanam dalam jiwa kita, takutnya kalau Allah bagi apa yang kita nak. Kalau kita nak Allah bagi, kena takut. Nak jadi kaya kan? Nak jadi kaya, dapat jadi kaya, bangun pagi esok orang bagi tahu dah jadi kaya dah, macam tu. Nak jadi kaya, kita pun jadi kaya. Lagi bahaya, dia jalan mengangkang terus tak kena kaya. Dia jadi lain terus dalam hidup kita. Lain terus. Kita waktu mana kita susah dengan kita senang, cuba tengok beza. Beza tak beza? Tentu berbeza. Susah kita lebih tawaduk. Kita senang kita menjadi cepat takbur, jadi cepat sombong. Kita waktu mana kita susah, kita ni teratur, budi bicara kita lebih tersusun. Tapi waktu mana kita senang, kita lebih sombong dan lebih menyombong. Dia akan jadi demikian pada diri kita. Nak tak nak, kita waktu mana Allah bagi benda yang kita nak, yang tu yang lebih kita kena takuti dalam hidup kita. Sebab kita tidak mengetahui akibatnya. Kerana itulah alim besar Al-Imam Al-Khawwas radhiyallahu anhu telah berkata, tidak sahlah kefakiran seorang fakir pada Allah sehingga ada padanya dua macam. Dua keadaan pada dua macam ni tersambung minggu depan dah, insya-Allah.